Sound okay? Okay. Thank you, Murali. Okay, so kita ada lagi dalam 10 minit sebelum kelas start. Before that, sebelum tu kalau ada apa-apa soalan nak tanyakan dulu. Kalau ada apa-apa request nak tengokkan DXY. Itu topik hari ni, DXY. That will be for today's topic. Okay, so kalau boleh chat DXY tu ada sekali lah untuk hari ni. So boleh tengok sama-sama. Okay, dollar weaken, yes, correct Murali. Dollar is weakened today because of the GDP news just now. Yeah, so the GDP was quite bad. Negative 5%. Okay, so GDP is gross domestic production, meaning that barang jual dan barang beli lah. Okay, so when it's negative, meaning that they are buying more than they are selling. Okay, so it's not good for the economy lah. Okay, so that is why dia punya chart tu tengah agak on negative side. Why is today really slow? Depending on how you look at it, memang currency semua slow lah. But for gold was quite happy, 100 pips, 130 pips. For currency all was quite slow. Okay. I'm not sure. Mungkin sebab almost at the end of the week, which is at the end of the month as well. So most traders are looking to close their position. Okay, so kalau bila dah hujung bulan macam ni, selalunya trader dia tak ada masuk trade lagi dah. Dia tengah nak cari harga yang cantik untuk dia tutup position. Okay, supaya buku dia cantik lah nanti, records dia semua cantik. So usually last week of the month dia memang akan tak ada demand tu, tak ada lah. Okay, not much open position, more towards closing of the position. Okay, gold kat 1720, nak ke mana tu? Nak ke mana? Balik 1710. Yes, Murali, it is advisable for you guys to, usually it's on a Friday lah. On a Friday is usually kita tutup positions. Kalau let's say you trade on a weekly basis, okay, so Jumaat adalah hari yang memang sesuai untuk tutup position. Then kalau normal trader pun, because it is at the end of the month, so kita pun akan tutup buku lah. Okay, so gold tadi, gold. Okay, so kita tengok a few cara lah. Cara pertama kita tengok Fibo. Okay, trend ke bawah, trend tengah menurun. Sekarang ni dia tengah retrace. Okay, so dia dah cecah level 76. So agak cantik sebenarnya untuk kita sell. Apa tu, base pada Fibo lah. Base pada Fibo memang cantik untuk sell. Okay, so base kepada trend line, iaitu market trend, which is market memang tengah downtrend. Point dia cantik lah, di mana dia pun memang tengah berada di bucu trend line. Okay, 1, 2, 3, 4, bucu yang keempat. So sangatlah cantik untuk sell juga kat situ lah. Okay, so base pada Fibo memang cakap sell, base pada trend line cakap sell. Okay, then base kepada support resistance pun menyatakan ini adalah support menjadi resistance, SBR lah. Okay, pada harga 1720. Sebelum ni menjadi support, kemudian dia dah breakout dan dia cuba retrace menjadi resistance. Jika dia tak tembus naik balik, dia menjadi resistance lah. Okay, so sekarang ni adalah menjadi point untuk mencari sell dekat 1720. So Fibo cakap sell, trendline cakap sell, SNR pun cakap sell. 3 benda dah cakap sell lah kat situ. So 3 technical dah cukup kukuh lah untuk cakap sell. So terpulang kepada trader masing-masing, adakah nak masuk sell sekarang atau mungkin tunggu sampai hari Isnin.
Okay, so mungkin kalau nak, mungkin kalau macam saya mungkin akan letak PO je lah. Letak PO dekat 1725 ke. Okay, ataupun biar dia turun balik dan kemudian baru saya letak PO di 1720 balik. So mungkin kalau bila dia turun, dia naik balik retrace, touch dan sambung turun. Okay, so kalau scalper tak ada masalah lah. Boleh je nak enter sales untuk hari ni dan untuk besok. Okay. Tapi untuk jenis intraday, intra-week contohnya, sebab dah hujung minggu, so kita tak galakkan sangat lah. Mungkin pergerakan tak banyak untuk besok pada goal. So terpulang. Okay. Okay. Dah. Tu 9 dah. Ada apa-apa lagi mau tambah? Ada soalan-soalan lagi. So malam ni kemungkinan tinggi USD akan lemah. Okay, so Australia akan naik, Euro akan naik, GBP akan naik. Mungkin gold akan naik lagi sedikit sebelum sambung turun balik lah. Okay. Yen USD JPY mungkin akan turun. Okay. USD Chef turun, USD CAD pun turun. Okay, dah boleh nampak dah sebenarnya. 2 jam ni dah nampak. Chef dah nampak, CAD dah nampak. Wicket je sedikit saja. Okay. Yen USD JPY masih sideways lagi. Okay, Australia USD dah dapat naik. Euro USD pun sebenarnya sideways sebab masih belum break high hari ini. GBP dah break high hari ini, so mungkin cantik boleh naik lah. Dan semalam, berdasar kepada semalam low, hari ni low pun dah dapat double bottom kat bawah sini. Okay, dan low higher low lah. Rendah makin tinggi, di mana buyer dah tunggu untuk masuk kat situ. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Topik hari ni pendek je, tak banyak. Mungkin kita akan habis dalam 15 minit ataupun 20 minit itulah, tak sampai setengah jam. Okay, dan kemudian kita akan sambung balik topik hari Selasa itu, which is fundamental. Kita akan sambung kepada London market dan New York market lah, nak settlekan kat situ. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, saya start dahulu. Cucuk. Okay, so saya akan startkan topik hari ini dahulu, iaitu US Dollar Index. Okay, so US Dollar Index ni US Dollar Index ni adalah chart yang menunjukkan kekuatan US Dollar. Okay, so dia special sedikit lah, spesifik. Okay, dia kalau macam chart yang kita selalu tengok ni, dia satu lawan satu. Bermaksud macam ni, Australia lawan USD, satu je. Euro lawan USD, satu lawan satu. Okay, GBP lawan USD. Okay, di mana kalau USD lemah, pergerakan tiga-tiga ni dia tak akan sama. Naikkan dia semua tak akan sama sangat. Okay, sebab dia akan nak tengok currency yang lagi satu tu pun macam mana lah. Okay. Tetapi kalau untuk dollar index, dia berbeza. Di mana dia berlawan dengan 6 currency. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, so dia berlawan dengan 6 currency utama. Berbeza sedikit. Okay. Screen sharing. Sekejap agak. Slide. Okay, sekejap. Saya buka slide ni, nampak tak? Saya dah buka slide ni. Ada nampak? Korang nampak slide tak? Okay. Akak tak nampak. Akak cuba keluar masuk balik. Akak cuba keluar. Exit. Masuk balik.
Alright. Okay. So kalau ada siapa-siapa yang tersangkut lagi, sila bagi tahu Tak nak kamu tengok chat, tak nak tengok kamu tengok skrin kosong pula. Tak faham. Okay. So current US dollar index ni dia satu USD lawan 6 currency. Okay, dia akan lawan euro, dia akan lawan yen, pound, Canadian dollar dan special kat sini apa ni Sweden krona. Ni special Sweden krona dan yang biasa saya tengok adalah Sweden franc. Okay. So kebanyakan dalam major pair 1, 2, 3, 4, 5 major pair dan ada satu yang European punya currency iaitu Sweden krona. Dia special sikit. Tiba-tiba ada masuk Sweden seorang. Okay. So dan bila dia berlawan dengan 6 currency tu, dia bukan semua sama rata. Okay, so dia major separuh tu adalah ada base pada euro. Sebab currency country negara kat euro ni banyak. So separuh daripada nisbah tu berdasar kepada euro lah. Bermaksud kat sini, jika US dollar index punya chart tengah menaik, okay, euro USD yang paling clear kita nampak tengah menurun. Itu maksud dia lah. Okay, bukan bermaksud currency lain punya pair tak turun, tapi euro yang paling jelas, iaitu dia yang paling akan lagi banyak bergerak lah. Sebab dia punya kita panggil apa ni share ataupun sebahagian dia separuh daripada semua orang. So dia punya paling kuat sekali lah efek dia. Okay, so kalau apa-apa jadi dekat US, euro yang pertama yang akan dapat efek dia. Lepas tu diikuti dengan yen, Great Britain pound, Canada. Switzerland lah sekali. Tu memang tak nampak sangat kat Swiss lah. Tu sebab bila kamu trade USD chef, check dia tak banyak, bergerak sangat. Okay. So, base pada chart US dollar index ni, dia macam chart biasa yang kamu tengok. Okay, cumanya dia punya apa tu? Price dia ataupun harga semasa dia sangat berbeza sedikit lah. Okay, so dia bukannya harga, dia bukannya nilai mata wang, tapi dia adalah berdasar kepada point mata wang, point base. Kita panggil point base ataupun macam point lah, senang cerita pakai point. Okay, so masuk point tu, point tinggi, markah tinggi lah. Point rendah, markah rendah. Okay, so selalunya kita akan nak tahu adakah dia berada di level 100. Okay, so level 100 ni maknanya macam markah penuh lah bagi dia. So bila dia berada di sini, maksud currency tengah sangatlah kuat. Okay, so boleh nampak di mana minggu ni dia banyak, dia dah start turun ke bawah lah. Okay, so kita base buka pada H4, nampak minggu ni dia dah start menurun. Dia dah start melemah kat situ. Okay, so tapi dia adalah support dekat sini. So kita nak tunggu minggu depan lah, tengok adakah dia retrace balik, nak tengok berapa tinggi dia boleh retrace. Dan jika dia tidak break balik level 100 tu, mungkin dia boleh sambung turun. Okay, so dekat sini kita boleh nampak lah yang di mana pada minggu ni currency US sangatlah lemah. Okay, currency US sangat lemah pada minggu ni. Okay, so that's why bila kamu tengok balik chart-chart yang lain, kamu akan nampak lah macam Australia tengah menaik, Euro tengah menaik, GBP tengah naik. Gold jangan tanya dia kenapa dia turun. Gold dia buat hal dia sendiri. Okay, so dia special sikit lah, dia degil. Dia tak ikut sangat rules, currency punya rules. Okay, so kat sini boleh nampak lah USD dia tengah lemah within this week. Okay, so kalau kamu lagi satu, bila kamu macam contoh kamu nak trade fundamental contohnya lah. Okay, so kalau macam contoh yang saya nak tunjukkan hari ni punya contoh, iaitu GDP je tadi pukul 8.30. Okay, so base pada US maknanya data dia lemah lah pada masa tu. Okay, so cara yang paling senang nak tengok ialah kamu akan gunakan US dollar index ni untuk tengok adakah dia menaik atau adakah dia betul-betul menurun. Adakah currency betul-betul lemah. So kalau kat sini nampak tengah turun, ada chance di mana euro akan naik, GBP naik, Australia akan naik lah. Okay, so 3 tu dah boleh confirmkan kat situ.
Yen, chef dengan cat tak sangat. Sebab dia orang ada fundamental dia orang sendiri juga. Dan especially macam Canada sebab dia aktif pada masa yang sama dengan US. So pergerakan dia selalu kalau dua-dua berlaga dia akan sideways. Dia takkan gerak banyak sangat lah. Okay. Yang lain-lain tu akan nampak senang. Especially kalau Euro dan GBP and sebelum pukul 11 malam. Sebab sekarang ni dia orang masih aktif lagi. Australia di mana Australia currency dia tak begitu aktif sangat tapi dia menjadi kita panggil tempat trader mengambil kesempatan lah. Trader mengambil kesempatan kat situ. Tapi pergerakan dia nampak candle panjang. Tapi bila kira barulah 5-20 pip. Tak banyak. Okay. Let's say kita ambil euro ni punya. Okay. Baru start 40 pip. Kita ambil GBP. Dah berapa dah? Dah kat 40 pip, 50 pip. Okay. So pergerakan dia nampak macam besar tapi sebenarnya tak banyak sangat lah. Okay. So itu cara kita gunakan US dollar index. Okay. So kebanyakan broker akan ada chart ni. Okay, so kalau cakap Trade ni kita ada. Right, so kita dah request pada HQ untuk providekan chart US dollar index. So senanglah untuk kita nak monitor apa-apa yang kita perlukan dari segi US punya fundamental. Okay, so cara yang paling senang kita akan gunakan untuk trade Euro USD. Sebab dia yang paling paling sensitif lah sebab dia dah 50% daripada keseluruhan US dollar index tersebut. Okay, so apabila data untuk US tu dah keluar, Euro USD lah yang paling akan ada impact. Kalau US data tu bagus untuk US, Euro USD akan start menurun. Okay, dia akan start dulu, lepas tu akan diikuti oleh currency major pair yang lain. Okay. Tapi tak bermaksud kamu tak boleh guna untuk lain. Boleh tu boleh. Cuma dia punya movement tak begitu cantik ataupun tak begitu besar lah. Contoh macam ni. Okay, US dollar dengan bullish. So US chef pun akan bullish. Cuma sebabkan chef pun taklah bukan currency yang agak popular. Okay, so movement dia tak begitu banyak sangat kat sini. Okay, so kamu kena tahu nak milih currency pair mana yang sesuai. So kalau selalunya kita akan recommend Euro USD, GBP USD, Australia USD lah. Okay, so tiga tu yang selalu kita akan recommendkan dahulu. Sebab dia yang paling cepat dan paling aktif. Okay, so untuk kamu nak tahu adakah ini chart yang kamu tengah tengok. Okay, so selalunya current figure tu dia akan dalam lingkungan 90 lebih. Okay, dia tak akan lari jauh daripada 90 lebih, iaitu antara 100 hingga 95 gitu. Tak besar. Okay, movement dia tak besar. Paling low nampak 95 lah. Movement dia kecil je. Dia takkan banyak gerak. So kita senang nak tengok. Sebab kadang-kadang mungkin kita akan confusekan ini dengan S&P 500 contohnya. Okay, sebab itu pun US punya juga. Okay, so contoh yang mungkin kamu akan confusekan. Mana saya tunjuk. Okay, so macam ni lah. Nasdaq USD contohnya, okay. USD 30 contohnya, okay. So tiga, ada lagi satu kalau ada kat sini. So sebab US punya dia ada banyak sikit. Tapi ini adalah stocks. Okay, so Nasdaq adalah untuk stocks teknologi. Yang ini adalah untuk 30 top 30 company di US, okay. So ada lagi satu S&P 500 lah. So ada tiga sebenarnya index untuk US ada 3. So orang mungkin akan confuse kat situ untuk benda yang ini. So kalau kamu tengok data orang jauh beza lah. Yang ini 93,000, yang ini 25,000. So nombor dia berbeza. Okay. Terus macam mana nak dapatkan bacaan seharian USD index dengan cara dia tak ada apa sangat kak. Untuk US dollar index ni kita nak tengok kekuatan dia semasa news. Waktu teknikal dia takkan nampak. Maknanya waktu siang ke kan, dia takkan nampak sangat. Waktu yang tak ada fundamental kita tak boleh guna dia. Tapi waktu fundamental yes, sebab dia akan menunjukkan kekuatan atau kelemahan US pada masa tersebut, on the spot. Dia bukan guna untuk biasa-biasa je. Okay, kalau macam nak tengok high low apa ni semua tak sangat,
kita tak fokuskan sangat lah sebab dia bukan technical. Dia more kepada fundamental dengan sentiment. So kita nak gunakan ni untuk nak menilai kekuatan US dollar semata-mata. Okay, bermaksud kalau contoh let's say saya cakap macam tadi lah, kita keluar news, data dah keluar, so dia cakap negatif. So kita tahu USD tengah lemah. So kita akan jadi tak tahu nak masuk Australia USD ke, Euro USD ke, mana yang kita nak masuk. Sebab kita ada banyak, walaupun kita tahu USD tengah lemah, tapi disebabkan 6 chart ni semua berlawan dengan USD. So kita nak masuk yang mana? Okay, so kita akan base kepada US dollar index. So bila dia bergerak banyak, bermaksud movement kepada currency pair tu pun akan besar. Kalau dia tak bergerak banyak, no point kita nak masuk position. Okay, so bila dia gerak banyak tu, okay, kita ikut turutan apa yang telah dibagi sebelum ni. Ikut turutan dia, kita akan masuk kat euro dahulu. So that's why euro bergerak. So kita tengok yen pula. Okay, so bila tengok yen tak gerak, dia patah balik. Jangan masuk. So kita tengok apa? GBP pula. Okay, tengok GBP ke dia ikut. Kita masuk kat GBP sekali lagi. Lepas tu kita tengok Canada. Tengok Canada dia tak banyak sangat gerak. Jangan masuk. Okay. So dia menolong kita untuk filter pair mana yang kita rasa boleh masuk atau tidak. Kalau kita main masuk je semua, tak semua akan profit. Ada yang akan float sebab dia tak akan ikut sangat. Tak semua akan ikut semata-mata bulat begitu. Okay. Base pada currency itu juga. Currency itu pun dia ada kelemahan dan kekuatan dia juga pada masa tersebut. Okay. Alright. So, ada soalan bertentang dengan berkenaan dengan US dollar index tak? Ada soalan? Ada? Okay, so kamu boleh tambahkanlah chart ni kalau nak macam saya buat ni. Okay. Boleh ikut setup saya ni. Boleh nampak, okay, saya ada Australia, Euro, GBP, Gold kat atas. Okay, Yen, Switzerland Franc, Canada dengan indeks kat bawah lah. Okay, bermaksud tiga-tiga ni akan naik, tiga-tiga ni akan turun jika yang ini akan turun. Gold jangan tanya, biarkan dulu. Asingkan gold. Okay. So kita akan tengok US dollar index tengah turun. So ada chance Australia, Euro dengan GBP naik. Ada chance Yen, Switzerland Franc, Canada turun. Macam tu lah. Tengok cara dia. Okay. Tetapi guna pada masa news US sahaja. Jangan guna waktu lain. Tak kena. Okay. Okay. So US dollar index settle. So saya nak masuk sikit ni saja dollar smile theory. Okay, so dollar smile theory ni dia lebih kurang macam cycle punya teori jugalah. Mana apa yang berada di atas boleh turun balik, apa yang berada di bawah boleh naik balik lah. Okay, so dia akan base pada curve senyuman tersebut lah. Okay. So contohnya kat sini USD tengah kuat sebab dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Okay. Tetapi lama-lama dia akan menjadi lemah disebabkan keadaan ekonomi masa depan tu akan lemah. Okay. Pada masa sekarang, contoh sebelum COVID hari tu USD tengah strong. So bila COVID masuk je dia jadi lemah sebab tak boleh nak handle kat situ. Tetapi bila dia dah dapat handle masalah ni, nanti dia akan naik balik lah. Dia akan jadi economic growth. Okay. Sebab sekarang dia dari atas ni dia kuat, lama-lama jadi lemah. So bila dia lemah, dia menjadi murah ataupun easy access untuk investor nak masuk. Okay. So bila ekonomi tengah lemah, currency lemah, nilai pun susut. So time tu lah investor akan standby nak masuk. Selepas dia dah tahu ekonomi boleh kukuh balik. So bila dia nampak dah start nak kukuh, dia pun invest pada harga yang murah dan harga ekonomi kukuh, currency naik, value naik, investment pun untung kat situ. Itu cara dia lah. Okay? So investor ni kena faham, investor dia hanya boleh membeli saja. Okay, bila kamu trade, kamu kena tengok sebagai seorang investor.
Kalau kita nak masuk currency pair tersebut, tengok dua-dua currency. Currency mana yang tengah kuat, mana yang tengah lemah. Okay, so kena tahu base pada investor. Kalau kita tengok investor cakap euro ni tengah nak turun, kita biar dulu. Ataupun kita sell saja, jangan masuk buy. Sebab investor bila dia trade, dia hanya boleh buy. So dia pun dia takkan masuk sell, dia tak boleh masuk sell, dia tunggu. So bila dia tunggu bagi euro tu dah start lemah, baru dia mula nak masuk. Okay, tu je, tak ada apa sangat lah. So dia naik turun base kepada economical cycle kat sini sebenarnya. So sentiasa ingat, kalau ekonomi tengah lemah, mungkin selepas ni dia akan kukuh balik. Ataupun sekarang ni ekonomi tengah kukuh, masa depan mungkin dia akan melemah. Macam cycle yang kita cerita kelas sebelum ni lah. Okay? Bila currency dah terlalu tinggi, inflation akan naik juga. So dari situ ekonomi akan start menurun. So bila dah start menurun, kita tunggu kat bawah. Nak standby untuk buy dari bawah, lepas tu bagi dia naik balik. Okay, so itu je dollar smile. Tak ada apa sangat dah. Okay, ada soalan? Bagaimana nak masuk beli ZZ tu bukan untuk masuk entry kak. Dia nak tengok high low je. Bukan untuk masuk position. Masuk position guna technical. Yang gini ZZ ni indicator. Dia bukan technical. Dia tolong kamu detect mana yang berapa tinggi. Macam contoh lah. Contoh let's say saya cakap. Okay. So bila kat sini dia dah hit high. Lepas tu dia hit tak lepas lagi. So ada chance di mana market tu akan start nak turun. Okay. So sama juga kalau dekat low. Okay, bila dia hit low, dia hit lagi. Bila dia naik balik sikit, maknanya low, lower low, higher low. So kita tahu market tu akan naik. Okay, so kat sinilah baru kita buat analisis kita. Kita nak buy sekarang ke? Kita nak buy kemudian ke? Kita nak buy pada harga rendah ke? So itu dia punya planning. Dia bagi tahu saja. ZZ ni dia bagi hint. Okay, harga dah tak boleh nak turun lagi dah. Harga dah tak boleh nak naik lagi dah. Dah sampai ceiling contohnya. Dah sampai lantai contohnya. Dihintkan saja. Kalau kita hanya berdasar kepada candle, mungkin kita tak nampak. So itu kita gunakan zigzag untuk alertkan kita. Okay, dia bukannya untuk cari entry. Okay, dan dia salah satu cara dia pun ialah untuk kita detect double top, double bottom secara cepat. Okay, dah low, dia naik, low balik tempat yang sama. Okay, so selalunya kita akan buy limit kat bawah, buy stop dekat neckline kat sini. So base pada neckline ni kita akan buy stop. So bila dia naik tu dia terus activate harga. Okay, take profit base kepada high yang sebelumnya kat sini. Kita berhentikan kat sini. Itu saja. Okay, tu cara guna zigzag. So zigzag tak boleh guna macam tak boleh guna dia seorang saja. Kita kena campurkan dengan benda lain sekali. Okay. Okay, so kita sambung hari Selasa hari tu punya. Okay, hari tu kita dah settle London, Tokyo market. So kita nak sambung ke London market pula lah. So London market dekat Malaysia dia akan lebih kurang dalam pukul 3 hingga 5 petang sampai pukul betul, sampai pukul 10 11 malam.
Okay, so market dia 3-4 time kita baru buka dan dia akan tutup pada pukul 10-11 malam kita. Okay, so macam sekarang ni dia sangatlah aktif. Okay, so sekarang ni dah lebih kurang dalam pukul berapa dah tu? 2 lebih lah, 2.30. Okay, so baru lepas lunch. So diorang sonok, diorang akan lagi aktif apabila lepas lunch market. Lepas lunch, diorang akan lagi aktif lah. Okay, so selalunya dalam pukul 8, dia dah start aktif kat situ. Okay. So untuk London market, kita ada 3 major currency lah. Kita ada Euro, kita ada Great Britain Pound dan kita ada Switzerland Franc. Okay, so setiap country ni dia ada dia punya sifat masing-masing lah. Okay. So kalau macam Euro dengan GBP, kita anggap dia macam adik-beradik. Di mana Euro ni adalah abang kepada GBP. Bermaksud kalau Euro tengah menaik, GBP akan ikut dari belakang. Naik juga. So kalau Euro tengah turun, GBP pun akan turun ikut dari belakang. Okay, dia adik-beradik. So apa-apa GBP nak buat, dia akan berdasar kepada Euro. Contoh Euro tengah kuat, okay, GBP pun akan ikut kuat dari belakang. Kalau kamu perasan, kamu akan nampak dekat chart lah. Okay, so bila Euro dah gerak, baru GBP gerak. Dia lambat sedikit. Okay, dia tunggu abang dia gerak dulu. So bila abang dia cakap, okay, line dah clear. Okay, baru dia ikut lah. Okay, so macam Switzerland pula, dia adalah safe haven. Okay, dia adalah safe haven. So dia tak banyak bergerak sangat berdasarkan pada ekonomi dia pun tak ada apa-apa yang signifikan ataupun tak ada apa-apa yang special sangat dekat Switzerland franc ni. Okay, so orang selalunya akan trade Switzerland apabila ada sesuatu yang berlaku di dalam ekonomi negara masing-masing lah. Okay, so kalau macam waktu biasa, dia takkan impact. Kalau contoh, let's say ada peperangan ke, okay, ada pergolakan contohnya, okay, then barulah orang akan masuk Switzerland franc. Okay, selain daripada tu, tak ada. Sebab dia punya ekonomi relax. Dia tak ada apa-apa sangat. Canada, Switzerland franc. Okay, dia tak ada apa-apa, dia relax je. Kalau turun, landai je. Sideways dia sangat-sangat besar. Dia dah turun, dia naik balik dalam masa hari yang sama. Dah naik, dia turun balik. Kalau langsung dia tak nak gerak, langsung dia tak gerak. Okay, so movement dia takkan bergerak besar melainkan ada news impact daripada US. Itu saja. Okay, so news daripada Switzerland dia tak ada impact sangat dekat chart. Dan chart dia takkan ada movement yang begitu besar lah. Okay, so selalunya waktu London kita akan selalu fokus Euro, GBP, dua tu saja. Okay, tak payah fokus yang lain. Okay, so Euro ni lah yang menggunakan QE. Okay, apa tu, banking system diorang menggunakan QE. Diorang tidak menggunakan interest rate. Okay, diorang menggunakan QE, di mana QE ni kita panggil sebagai quantitative easing. Okay, quantitative easing maksudnya secara bahasa pasar dia lah. Secara bahasa pasar dia adalah printing money. Okay, bermaksud bila dia perlukan duit je, dia print. Okay, dia tak perlu membuat interest rate. Sebab negara dia terlalu banyak negara yang dia perlu pegang. Okay, Euro ni banyak negara. Dia bukannya satu negara banyak negeri, tapi dia satu daerah yang mempunyai banyak negara yang bercampur-campur lah. Maksudnya ada negara yang kaya, ada negara yang miskin. Okay, so bila negara yang miskin, masalah bila mereka membuat pinjaman, diorang susah nak membayar balik. Okay, so bila nak bayar balik tu tak ada duit. So bila tak ada duit, dia buat apa? Dia minta lah daripada Euro. Okay, so Euro pun bila diorang minta, terpaksalah dia print duit tersebut untuk bagi kepada negara tu untuk membayar hutang.
Macam contoh macam Cyprus contohnya, ataupun Greece. Okay? Negara-negara kecil yang di mana ekonomi negara tu susah nak menaik. Okay? So setiap negara di dunia ada yang membuat pinjaman. Okay? So bila dah buat pinjaman, setiap bulan nak kena bayar. So tapi kalau ekonomi negara kamu tak mampu nak bayar balik, kamu kena dah minta kepada orang lain. Okay? So untuk negara-negara kecil ni, bila dia minta kepada European Union, takkan Euro pun nak bagi pinjaman pula. Okay, dia dah nampak orang tu pinjam pada negara lain tak boleh bayar. Takkan kita pun nak bagi pinjam, confirm dia tak boleh bayar kat kita juga. So dia buat apa? Dia print saja duit tersebut. So bila print duit tanpa tanpa sebab lah, paling simple nak cakap. Tanpa sebab kita print duit, sesuka hati print duit, nilai mata wang kita tak boleh nak kukuh. Okay, so macam negara lain pun buat print duit juga. Tetapi selalunya kita akan print duit. Antara contoh adalah untuk macam contoh nak tukar duit lama kepada duit baru. Okay, so itu cara yang bagus. Tapi kalau macam di Euro, disebabkan central bank diorang tak ada duit yang mencukupi. Sebab setiap negara tu asyik nak guna duit. So duit diorang sentiasa tak ada. So untuk nak bayar balik hutang, diorang terpaksa print duit. So bila print duit, nilai duit tu turun. So itu dia punya specialty untuk euro lah. Okay, dia menggunakan quantitative easing. Okay, dia tak menggunakan interest rate. So macam GBP dia guna interest rate lah. Okay, dia normal. Tak ada masalah dia menggunakan interest rate. Cuma masalah GBP ni adalah dia lebih kepada mengimport. Dia tak banyak eksport sangat. Okay, dia adalah negara yang banyak mengimport barang masuk ke dalam. Okay, sebab maksudnya dia tak ada barang yang orang nak beli daripada dia. Okay, so itu antara kelemahan di sana lah GBP ni. Okay, Great Britain kelemahan dia adalah dia tak ada barang yang orang berkenan nak beli daripada dia. Dia pula disebabkan oleh keadaan negara dia, iaitu keadaan fizikal negara dia. Dia merupakan sebuah pulau. Okay, so sebuah pulau yang tiada akses kepada sumber-sumber dunia, sumber-sumber bumi. So dia terpaksa beli daripada negara-negara lain. Especially dia akan beli daripada Euro lah. Paling simple dia akan beli daripada Euro sebab dia ada tunnel system antara UK dengan France. So dia just suruh hantar kat situ saja. Nak hantar guna kapal leceh untuk UK sebab UK ni dia punya pantai kebanyakannya pantai cerun, cliff. Dia bukan pantai yang ada pantai pasir lah. Okay, dia tanah tiba-tiba cerun. Lepas tu laut. Okay, so macam perikanan pun tak boleh nak buat kat sana. Okay, so itu dia punya secara simpelnya di Euro market, London market ni. Okay, so untuk London market ada soalan. London market. Ada soalan tak untuk London market? Print duit impact dan impact positif. Impact negatif, nilai duit berkurangan. Nilai duit jatuh. Sebab kita macam benda tak macam contoh macam saya lah. Contoh let's say kita sebagai sebuah negara, bila bank kita tak ada duit. So kita seboleh-bolehnya tak nak print duit. Sebab bila kita print duit baru, nilai duit tu akan susut. That's why kita akan buat pinjaman dengan negara luar untuk membayar hutang. Okay, so dia akan lebih kepada negative side daripada berbanding dengan positive side lah. Okay, so positive side dia lah, dia akan stable, dia akan memberhentikan pinjaman. Okay, so pinjaman ni bila kita pinjam ada interest. Jadi leceh kan. Okay, so masalahnya negara-negara di dunia bila dia orang buat pinjaman tu adalah dalam bentuk US dollar. Okay, so bila dalam US dollar, interest kamu pun akan dalam bentuk US dollar juga. So jika US sentiasa kukuh, interest rate kamu akan tinggi.
Bunga kamu untuk bayar balik hutang tu sangat tinggi. Okay, so jadi sangkut kat situ lah. Okay, tu untuk euro dia berhentikan semua orang daripada buat pinjaman. Dengan syarat dia cakap, okay, kita print duit ni hanya untuk bayar hutang saja. Okay, bukan untuk buat stimulus ataupun untuk buat package rangsangan, tak boleh. Dia hanya untuk bayar hutang. Okay, supaya dia nak mengelakkan hutang tu bertimbun lagi. Tapi dengan cara tu, secara negatif, nilai mata wang dia tak susah nak kukuh. Sebab orang tahu, lah duit print. Bukan duit base, bukan nilai duit tu bukan berdasar kepada ekonomi dia. So, tak begitu cantik lah dipandang. Okay, lagi? Ada soalan lagi. So kalau macam sekarang GBP, macam tahun lepas rancak GBP adalah berdasar kepada Brexit lah. Cerita Brexit di mana GBP UK ingin keluar daripada European Union. Okay, so sekarang dah settle, cuma dah diisytiharkan lah. Dah diisytiharkan keluar. So sekarang ni mereka tengah settlekan paperwork ataupun kita tengah settlekan siapa dapat apa. Siapa pergi dapat harta mana. Okay, dia tengah bagi-bagikan task lah kat situ. Sebab dulu sebelum GBP keluar, dia ni bila dia buat deal dengan euro, sebab dia kena beli barang daripada euro kan, kita ingat okay, dia selalu beli barang daripada euro. Bila dia beli pada harga kawan-kawan ataupun harga adik-beradik. Sebab apa? Sebab dia berada di dalam European Union. So sekarang ni bila GBP UK tu dah keluar, okay, dia dah putus talian darah dengan keluarga euro ni, maka dia dah menjadi orang asing. So tak boleh nak dapat harga special price, harga adik-beradik dah tak boleh dapat. So that's why bila dia beli barang daripada euro, dia kena beli pada harga yang lebih tinggi. So itu telah menjejaskan ekonomi euro. Menjejaskan ekonomi UK. Okay, so sekarang dia tengah nak dealkan apa yang euro boleh bagi secara murah kepada GBP. Tapi euro tak akan buat sebab dia cakap kamu yang keluar. Kenapa kita nak kena tolong kamu lagi? Okay, so sekarang ni UK sangatlah stres. Okay, Brexit settle, euro akan drop nilai lagi. GBP keluar dah. Euro punya nilai drop tak ada kena-mengena dengan GBP keluar atau masuk. Okay, yang bila Brexit tu berlaku saja, hanya currency GBP saja yang akan impact secara negatif. Euro tak ada impact. Maksud dia tak jadi kuat, dia tak jadi lemah, dia tak ada impact apa-apa. Okay. Yang hanya ada impact dari Brexit ni hanyalah daripada GBP sajalah. Masa London market open, market gold memang ada big small impact tak? Okay. Soalan ni soalan bagus. Okay. So, market gold ni dia sebenarnya dia bergerak setiap masa. Dia tak heran pun tengah London market ke, Tokyo market ke, US market ke, dia tak kisah, dia jalan, dia langgar je. Okay. Tetapi pergerakan di London market memang akan lagi besar ataupun lagi signifikan daripada market lain. Sebab London market adalah market terbesar antara 3 yang buka tu lah. Okay. So macam contoh kamu buka kedai makan, okay, waktu lunch hour tu adalah paling ramai orang masuk kedai kamu. Pada masa tu lah yang kamu buat untung paling banyak. Bukan bermaksud kalau kamu buat sarapan tak ada untung, ada tapi tak banyak. Orang tak ramai sangat nak masuk waktu sarapan, orang nak masuk office cepat. Ataupun waktu malam orang dah nak balik rumah, dah tak nak singgah kedai untuk makan. Ada tapi tak ramai. Tetapi pada waktu lunch hour tu ramai sebab semua orang berada di office. Itu cara dia lah yang cara saya explain kepada orang. Waktu London pergerakan akan lebih sedikit berbanding dengan waktu-waktu lain. Okay. Tetapi waktu New York pun akan ada impact yang besar jikalau ada news daripada US. Kalau tak ada news, tak ada impact lah. Ibarat macam waktu malam tu kita tiba-tiba kena buat overtime.
So kita kena kerja overtime, kita kena makan dahulu. So kita pergi kedai tu untuk beli makanan pada waktu malam. Macam itulah lebih kurang. Jika ada overtime, baru kita akan beli makanan. Tak ada overtime, tak adalah. Kita terus balik. So sama juga untuk goal di malam waktu. Okay? Kalau US ada news, ada fundamental new data keluar, baru goal akan ada pergerakan besar. Kalau tidak, relax saja pergerakan dia pada waktu malam. Okay. So, sebelum saya masuk ke New York market, ada apa-apa soalan lagi tak untuk Euro market tadi? Tak ada, semua okey. Okay, so untuk New York market, New York market dia bergerak dari 8-9 malam hingga 4-5 pagi lah berdasar kepada musim. Dia ada dua musim lah. Okay, winter dengan summer punya. Okay, so antara 8-9 malam hingga 4-5 pagi. Okay, so dia ada satu waktu tu kat tengah-tengah dia iaitu pada pukul 12 pagi sampai 2 pagi. Okay, so 12 pagi. Ini waktu Malaysia Semua ni saya tulis ni adalah pada waktu Malaysia. 8 malam Malaysia, 4 pagi Malaysia. Okay, so waktu 12 tengah malam hingga 2 pagi waktu Malaysia, market akan menjadi perlahan sedikit. Okay, so maksud pada waktu ni trader intraday dengan scalping lah tidak digalakkan sangat untuk masuk position. Okay, so sebabnya adalah pada masa ni adalah waktu lunch. Okay, lunch hour. Okay, 12 hingga 2. So market tak ada trader sangat. So market sendulah kamu masuk pukul 12 malam, sendulah market. Dan kamu pun tercengok tengok chart tu 2 jam. Tak jalan-jalan naik turun harga sama. Okay. Lepas pukul 2 baru dia start rancak balik. Okay. So selalunya pukul 2 ada apa? Ada FOMC. So tahulah sebab kenapa FOMC tu pada pukul 2. Okay, sebab dia lepas lunch. Okay, dah kenyang, baru kita start cerita. Tak tidak, tak best. Okay, so FOMC tu pukul 2 disebabkan oleh waktu lunch tu je. Okay, so kita ada hanya dua currency saja yang buka waktu malam, iaitu USD dengan Canada. So, dia buka pukul 9, bermaksud dia akan clash atau berhempap dengan London market lah. London market tutup pukul 11. Okay, so bermaksud dekat sini antara pukul 8 hingga 11 market sangatlah kita panggil market sangat agresif pada masa tersebut. Okay, sebab trader yang trader buy belum tidur, trader sell dah masuk. Macam itulah ibaratnya. So chart tu akan sentiasa bergasak. Dia akan naik turun. So shadow atas bawah tu kamu akan nampak banyak sedikit antara pukul 8 hingga 11 malam. Okay, so bila selepas 11 malam, selepas 11 malam ni London dah close. So bila London close, trader yang nak euro strong, nak GBP strong dah tak ada. So pada masa tu kamu akan nampak euro USD start turun, GBP USD start turun. Okay, so time tu lah dia punya retrace dia berlaku. Kita akan nampak di situ. So time tu kalau nak scalping boleh cuba. Okay, scalping untuk euro dengan GBP. Alright, so 11 malam hingga 12 tu cukup lah. Tak payah lama-lama. Okay, so
US dan Canada. So US ni basically kita just tengok news US je lah. Apa-apa news US yang keluar, dia akan impact kepada semua major currency yang ada kita trade. Okay. Canada pula kita akan nak fokus lebih kepada crude oil. Okay. So Canada ni crude oil lah. Walaupun dia bukan penggali, minyak, tapi Canada ni adalah tempat memproses minyak tersebut. Okay. So crude oil ni minyak mentah. Minyak mentah bermaksud kita kena proses dia, barulah kita boleh jual sebagai minyak yang boleh digunakan. Okay, sebagai penggunaan di kilang, okay, sebagai petrol contohnya. Okay, so kita kena proses dahulu, bukan ambil mentah-mentah dari laut terus masuk dalam kereta, tak boleh. Okay, so US yang menggali ni adalah US. Okay, menggali di pelantar minyak dekat dasar laut tu, okay. Macam Shell contohnya, okay. So company-company US tu dia dah hantar pelantar untuk menggali. So bila dah dapat hasil tu, dia akan hantar balik kepada Canada untuk pemprosesan. Itu sebab bila kamu tengok news Canada, dia akan ada cerita pasal oil. Okay, saya filterkan ya. Cari oil. Tidak, US punya. US punya news, tapi impact dia akan kepada Canada. Okay. Okay. So dia akan impact kepada Canada. Walaupun news tu US, masa New York open, US dan Canada sedang berlawan satu sama lain untuk menggunakan masing harga ini baik untuk scalping pasal market ranging sideways. Okay, soalan yang bagus. Okay, berdasar kepada soalan masa New York market, USD dan Canada sentiasa berlawan. Okay, so apa yang kamu boleh buat? Kamu tengok balik kepada chart. Okay, so kamu tengok chart, kamu kena cari di mana pada hari tu market sideways. Kalau market trending, habis, tak jadi. Dia turun je, kamu pula buy, turun, bagi turun. Okay, so selalunya dia akan sideways ni lah, cantik. Dia dah turun, dia naik balik, turun balik. Okay, so hari ni pun sama, dia dah turun, hari dia naik balik, tak lepas dia turun balik, naik balik, dia sideways. Dia ada waktu-waktu dia, especially kalau tak ada news sangat lah, ataupun news tu tak ada impact kepada Canada, maka market tu akan sideways. So time tu kamu boleh bully Canada. UCAD ni boleh dibully lah. Okay, untuk trade scalping ni. Sebab scalping ni sebenarnya tak banyak pun, dalam 60 pip, 70 pip, 50 pip average. Okay, so kamu buka macam contoh, kamu buka time frame 15 minit dan cari market tu semasa dia tengah trend sideways. Macam ni lah, tu naik turun. Scalping kat dalam tu. Okay, senang je. Okay, so Canada ni kita akan base pada berita oil lah. So bila oil tu refinery tu, so Canada adalah refinery, bermaksud tempat penyimpanan minyak sebab dia dah proses, so dia simpan kat situ. Okay, so minyak dia tak boleh simpan lama-lama. Okay, dia simpan lama dia rosak. Okay, so kalau macam waktu normal keadaan normal, minyak tu bila simpan, kita takkan simpan lama sebab sentiasa ada demand untuk pembeli. Okay, orang yang buka kilang, okay, petrol, okay, diesel. So semua ni menggunakan minyak mentah tersebut. Okay, so stok sentiasa habis. Dia tak akan stok makin banyak tak ada. Dia sentiasa tu stok sampai je habis.
So simpanan stok tu sentiasa cantik ataupun rendah. Itu yang kita nak. Tetapi macam sekarang, keadaan sekarang di mana banyak banyak kilang tutup, banyak kapal tak jalan, banyak kapal terbang tak naik, tak terbang. So banyak benda yang menggunakan minyak tak nak guna minyak. So bila kita ni supplier, kita proses, kita dah siap, okay, kita nak jual tak ada orang beli, sudah. Nak buat macam mana? Okay, so yang itu jadi sangkut. Itu yang bulan lepas tu boleh kita ada apa tu, kecoh harga minyak turun negatif. Okay, so dia sebenarnya bukan turun negatif pun. Itu adalah harga futures. Dia lain. Okay, futures ni kita beli, ambil sekarang, beli apa, tapi bayar kemudian. Okay, so untuk futures tu masuk, apa yang terjadi pada masa tu ialah kamu ada barang tapi harga tak ada. Maknanya tak ada orang nak beli. So last kali apa yang terjadi, kamu jual pada harga murah, tak ada orang nak beli. Kamu bagi free, tak ada orang nak ambil. Lala kamu buat apa? Kamu paksa orang ambil dan kamu bayar kat dia. Itu sebab harga jadi negatif. Itu maksud dia. Bukan kita cakap, okay, pergi pump minyak, isi minyak, okay, minta duit kat cashier. Sebab harga negatif. Bukan. Bukan. Okay. Itu adalah harga untuk jual beli secara stok. Sebab stok kita tak akan simpan lama. Okay, so sama juga macam stesen minyak, petrol pump tu, diorang tak simpan stok lama-lama. Kalau kamu perasan, kalau ada stesen minyak yang tak laku, lama-lama minyak dia semua habis, dia tak top up pun. Jaga yang ini tak ada, yang itu tak ada, pump yang ini habis, pump yang itu habis, tinggal satu pump saja on. Sebab stok dia tak ada dan dia pun tak nak top up. Sebab kalau cakap top up rugi, 2-3 bulan baru habis. Minyak dia pula jadi lemau. Okay. So sama juga dari segi besar, iaitu dari segi apa yang kamu nampak pada bulan lepas tu lah, di mana harga tu turun sampai negatif. Okay, bukannya harga minyak negatif, tetapi tak ada orang yang nak membeli minyak pada masa tersebut sampai orang menjual. Bukan hanya menjual, dia siap bagi duit suruh ambil minyak tu. Itu maksud dia pada masa tersebut. Okay, dia lain sedikit. Tak apa akak, kalau akak tak sempat, akak Hanita kalau tak sempat tak apa, boleh tengok recording nanti. Tak ada masalah. Untuk swing trade, news kacau, how to swing safe. Swing dengan news tak kacau pun sebenarnya. Melainkan kamu buka $10, account $10 nak swing. Memang tak logik lah. Okay, account swing. Kita bebel pasal account swing. Okay, so account swing, kita akan ambil contoh. Okay, account swing, contoh equity 100. Okay, contoh equity 100. Contoh lot yang nak masuk 0.01 saja. Okay, dia tak masuk lot besar untuk swing. Kalau let's say kamu scalping, kamu akan masuk lot besar. 0.10. Sebab boleh. Leverage dia mampu bertahan, tak ada masalah sebab kamu keluar masuk. Okay. Tetapi untuk lot 10%, bila market bergerak terlalu jauh, float kamu besar, cepat habis equity. Tapi kalau let's say lot kamu kecil, float kamu kecil lah. Okay, so itu maksud dia. Bila nak swing, boleh swing $100, tak ada masalah. Lot yang memainkan peranan yang penting. Okay, bukan equity. Equity kamu nak buka 100 boleh, tapi jangan nak buka $10. Buka 100, masuk 1 sen. Kalau nak swing 10 sen, buka 1000. Sebab kamu perlukan jarak yang selamat untuk hold position tersebut. Contoh, let's say, kamu nak swing sell kat sini. Masuk sell je, besok 2-3 hari market naik. Okay, account kamu kena boleh bertahan 100 pip per entry. Satu entry kamu punya account boleh kena tahan 100 pip, baru kamu boleh swing. Kalau tak tahan, no point. Itu bukan swing. Itu bukan account untuk trade swing. Okay, tak logik. Yeah.
Kalau trend ubah, tutuplah position. Takkan kita okay, contoh saya ambil contoh okay. Downtrend, uptrend. Contoh saya ambil secara simple. Kita ambil secara simple. Bukannya ini bukan trend, ini sideways lagi. Okay. Downtrend, uptrend. Okay. Kita sell kat sini, kita tak sell kat bawah sini kak. Kalau trend berubah, kita kat sini sell kita. Bermaksud profit kita makin berkurang. Bukannya kita market dah habis baru kita masuk sell. Lepas tu market reverse. Salah lah. Bila kita swing, kita tak masuk dah hujung-hujung market baru nak masuk. Kita masuk dari awal. So paling lambat pun kita masuk masa retrace. Market dah turun. Retrace pertama. Kita dah masuk dah sell kita. Bukannya dah habis downtrend, baru kita nak sell swing lah. Tak logik. Okay, kita sell paling lambat sini. Paling terror kat sini lah. Dah lambat kat sini. Okay, sebab kita tunggu retrace yang pertama. So sama juga market nak naik. Okay, kita paling power, kita sell buy kat sini. Okay, kalau tak power, kita masuk buy kat sini, retrace. Dia dah naik, turun sedikit, okay, masuk je, buy, swing. Bukannya, dah naik atas ni, boleh naik lagi ni, kita pun buy kat sini. Tak logik lah. Okay. So, bila kita swing, trend berubah sebenarnya tak ada kacau dengan position kita pun. Hanya kacau apabila kita dah hujung-hujung market, dah hujung trend baru nak masuk pula dah salah arah. So tak kena lah kat situ. Dah salah masuk lah. Sebab dah penghujung trend tu baru nak masuk. Tak logik lah. Kalau kita, maknanya kalau kita betul, okay, kita ni swing trader. Okay, kita nampak market tengah menurun. Tapi kalau let's say market dah hujung, dah jauh macam ni, takkan kita nak sell lagi? Tak logik kita sell lagi walaupun kita cakap kita ni swing trader sebab market tu dah jauh. Okay. So kalau market tu baru nak start mula turun. Contoh kat sini. Okay, market tu baru nak start turun. Baru dah start kat bawah sini. Okay, sedap lah bro, logik. Okay, kita start sell. Tak ada salah. Okay, ataupun kita nampak market tu dia dah habis turun, tak nak turun lagi dah nak start naik balik. Baru kita masuklah buy kita, baru logik. Okay. So bila swing, tengok time frame yang besar, jangan tengok time frame kecil. Tengok time frame besar. Tengok daily, tengok H4, okay. Cari market yang trending, jangan cari market sideways. Market sideways tak cantik lah. Sebab kita nak swing. Okay. Tengok contoh Australian dollar, kita ambil, nampak trend dia tengah menaik. Macam ni lah sedap. Okay, kita bagi dia turun, masuk buy, hold sampai naik balik. Setiap kali dia turun, kita masuk position buy baru. Okay. So, cari market yang tengah trending. Macam ni, market tengah trend menaik. Okay, setiap kali dia turun je, kita masuk buy. Turun lagi, masuk buy lagi. Turun lagi, masuk buy lagi. Baru logik. Baru betul kita punya swing. Okay, so sama nampak GBP, market menaik. So, bila dia turun, check turun dia ni, low dia tu sama. Adakah lagi tinggi daripada low sebelum? So, kalau lagi tinggi, masuk low, higher low. Okay, market menaik. Logik lah untuk kita masuk buy. Jangan buy kat sini. Market dah habis naik, boleh naik lagi ni, kita buy kat sini. Market turun sampai sini, cut loss. Lepas tu market sambung naik balik. Dah rugi. Okay. Nak masuk buy, tunggu retrace. Nak masuk sell pun sama. Nak sell, tunggu retrace. Jangan sell kat bawah. Sell kat atas ni. Okay. Jangan gelojoh nak masuk entry. Jangan cakap, setiap hari kena ada entry. Tak semestinya. Market pun bukan setiap hari cantik. Bila kamu dah lama trade, kamu akan nampak, cikgu, market pun setiap hari, kejap okey, kejap tak okey. So kenapa saya nak kena setiap hari nak kena masuk position? Okay. So gold tu, siapa yang sell tadi dah profit. Okay, dah 50 pip dah tu. So kalau nak whole swing sell, boleh lah, dapatlah 200 pip, 300 pip sampai minggu depan. Okay, siapa yang nak wholesale tu boleh wholesale. GBP masih buy cantik ni sebenarnya hari ni punya, bounce 2 kali.
baru nak start swing buy ni boleh start. Sell ni euro pun nampak baru nak start swing buy dia. Okay, stage dah start nampak dah situ. Australian dollar pun sama, baru nak masuk stage buy dia, swing. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, so minggu depan kita start balik lah, reset balik daripada topik pertama. Okay, so topik dah habis lah sebenarnya. Hari ni adalah dia topik dia sebulan, satu course dia 1 bulan. Okay, so ni adalah penghujung bulan, so dah habis topik keseluruhan course dia ni. Okay, so minggu depan kita akan reset balik, start balik dari awal. Okay, so siapa yang masih berminat nak mendengar dari zero balik, bolehlah masuk kelas hari Selasa Khamis minggu depan pula. Okay, dan same time kita tetapkan pukul 9 je lah. Buat pukul 8 mungkin macam terlalu agak masih awal, tak sempat. 8 tu macam agak rushing jugalah sebenarnya. So kita kekalkan pukul 9 lah. Memandangkan pun saya pun buat dari rumah je. Kalau buat dari office mungkin kita akan buat pukul 8, tak nak lama-lama dekat office. Okay, so untuk bulan depan kita continue on macam biasa, 9 sampai 10, Selasa Khamis macam biasa. Okay, so siapa yang dah ada link masuk Webex tu, simpan je link tersebut. Webex link tu link private saya. Maknanya link tu memang khusus untuk kelas saya saja, tak ada masalah. So tak payah register banyak-banyak kali dah. Register sekali saja dah cukup, dah dapat link. Okey dah, pegang saja link itu, copy, simpan kat mana-mana. Setiap hari Selasa Khamis saya akan announce lah ada kelas. Kalau tak ada kelas saya akan announce juga, saya akan bagi tahu. Okey. Ada kelas saja, standby terus. 8.50 gitu saya dah buka meeting room dia, dah boleh masuk dah. Okey. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Okay, tak segan nak tanya kat sini, boleh PM. Okay, nak share dengan orang-orang, nak share dengan trader lain, boleh tanya dalam group, tak ada masalah. Okay, so terima kasih kerana datang ke kelas yang terakhir untuk bulan ni. Okay, siapa yang datang daripada awal dulu, terima kasih datang full complete course lah. Okay, dan kita start balik pada minggu hadapan. Okay, so untuk minggu ni tinggal besok je dah Jumaat, dan weekend dah boleh relax dah. Okay, selamat bercuti hujung minggu. Okay, sambung raya lagi. Cik rumah orang siapa yang boleh buat open house. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti di sini. Okay, terima kasih semua kerana menghadiri kelas malam ni. Besok saya akan post rakaman malam ni, saya akan post besok lah. Okay, saya akan bagi link YouTube. Okay, dan dari link YouTube tu boleh check juga yang lain-lain, recording yang lain-lain tu sekali. Okay, alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan good evening. Thank you for coming tonight. Okay.